Adapun iman, sama ada orang itu mendapat kesenangan dunia ataupun tidak. Jika dia mendapat iman, maknanya dia disayangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang miskin aja, tapi dia beriman pada Allah. Ada orang macam-macam musibah kena kat dia, tapi dia beriman kepada Allah. Itu bukti Allah sayang pada dia. Keutamaan iman, ya, keutamaan iman. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, qasama bainakum, ia telah membahagikan di antara kamu akhlaqakum, akhlak-akhlak kamu." Dengan maksudnya bahawa akhlak yang ada pada diri kita masing-masing ni adalah sesuatu yang telah dibahagi-bahagikan oleh Allah. Allah bahagi orang ni. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia lebih pada sabar, ada orang dia lebih pada tawakal, ada orang dia lebih, kita tengok ya, kita ni lebih pada apa ni? Tengoklah masing-masing ada kelebihan yang Allah bagi, akhlak-akhlak yang diberikan oleh Allah. Kama, sebagaimana qasama bainakum, dia juga Allah telah membahagikan di antara kamu arzaqakum, rezeki-rezeki kamu. Saya terjemah dalam bahasa Arab tu ya, yang nak, kalau nak baca lepas ni tengok terjemah bawah tu lah. Sebab dia tak guna kamu, dia guna kalian. Kita semua. Kum tu adalah kamu, ramai. Kita semua ni, ya Allah bahagi-bahagikan akhlak, sebagaimana juga Allah telah bahagi-bahagikan rezeki. Ada orang rezeki dia banyak, ada orang rezeki dia sedikit, ada orang rezeki luas, ada orang rezekinya sempit. Samalah akhlak. Ya, sebab tu kadang-kala anak ni masing-masing ni, anak tuan-tuan, anak saya, kadang-kala kita tak cakap banyak juga pun pasal bab-bab yang tertentu, tapi yang ni seorang ni dia rajin ni, rajin kemas rumah. Ya, betul ya? Ada suruh dia tak? Kadang-kadang tak suruh pun, tapi ada seorang ni suruh pun dia tak buat. Tapi dia buat yang lain. Dah ada benda lain dia buat. Tapi kita kena perhati, sebab apa? Setiap orang ni Allah dah bahagi akhlak dia. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang macam-macam lah. Okeylah, insyaAllah ya. Cuma di samping kita sebagai ibu dan ayah ni, kita kena didiklah akhlak tu, bimbinglah mereka supaya yang dah cantik tu lebih cantik lagi, yang tidak ada tu disempurnakan lagi. Sebab tu salah satu doa yang saya baca tadi, ya, kita minta akhlak dan adab. Ya, ada doa yang diajar oleh baginda Nabi supaya kita minta dengan Allah. Kenapa kena minta akhlak? Kan tadi kita doa tadi ya. Kenapa kena minta akhlak? Kerana akhlak tu sebagaimana kita juga minta rezeki. Pagi ni dah minta rezeki apa yang nak hari ni. Cuma kadang-kala kita ni minta rezeki secara umum. Ya Allah, engkau murahkanlah rezeki aku. Rezeki apa? Bagi tahulah rezeki yang mana yang nak dimurahkan. Ke nak semua benda yang kita nak. Mungkin kadang-kala ada benda yang tak sesuai pun untuk kita, tuan-tuan sekalian ya. Jadi kita doa untuk orang lain. Okeylah, selesailah. Tu dia punya teks dia. Kita teruskan lagi. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, yu'tid dunya. Allah ni dia akan memberikan dunia. Ya, Allah akan berikan dunia man yuhibbu, kepada sesiapa yang Allah sayang, Allah cinta, Allah kasih. Wa man lam yuhib, Allah juga akan mengurniakan dunia ini kepada yang dia tidak cintai dan dia tidak kasihi. Sebab itulah kalau ada orang yang mengaku dia ni, ataupun kita kata ya Allah, mesti Allah sayang kat dia. Sebab apa? Banyak harta dia Allah bagi kat dia, kaya raya dia. Wallahu alam, boleh jadi Allah sayang, boleh jadi Allah tak sayang. Ni. Tapi kalau Allah tak sayang, kenapa dia bagi banyak juga? Tengoklah orang kafir tu, banyak juga. Kadang-kadang lebih banyak pada kita, lebih kaya pada kita. Jadi kalau dalam bab dunia, dia bukan ukuran. Boleh jadi Allah sayang kat dia, boleh jadi Allah tak sayang kat dia. Tapi Allah Ta'ala ni, bagi orang yang ada usahanya lebih, Allah bagi lebih lah. Okey ya? Allah, ulang lagi sekali. Wa inna allaha, sesungguhnya Allah, yu'tid dunya, Allah akan bagi dunia. Ya? Dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan kemewahannya, dengan apa? Kemasyhurannya, Allah bagi. Man yuhibbu, kepada yang dia cintai. Wa man la yuhib, dan kepada yang dia tak cintai. Okey ya? Baik, kemudian wala yu'til iman, dan Allah tidak akan mengurniakan iman ke dalam hati manusia
illa melainkan man kepada orang yang yuhib, yang dia cintai. Maknanya pagi ni kalau kita tanya soalan, ya, Allah cinta tak pada kita? Ya. Allah sayang tak? Ya. Mana buktinya? Buktinya baginda Nabi bagi tahu kepada kita bahawa seseorang yang Allah beri kepadanya iman dalam hati dia, itu bukti Allah sayang pada dia. Sebab Allah tak akan bagi keimanan kepada seseorang kecuali hanya yang dia sayang sahaja. Alhamdulillah. Dia macam ni. Alhamdulillah. Tapi kenapa makin jauh ya? Duduk ke depan sikit. Ke depan. Ni nanti yang datang nanti makin belakang. Adalah ya. Ni soft depan. Siapa yang lebih dekat dengan guru, lebih cepat dia dengar ilmu. Betul ya? Ke dia dengar yang belakang dulu baru sampai ke depan. Tak adalah, okeylah. Saya bukan apa nanti dah rapat sangat dah puan-puan kat belakang tu ya. Nanti duduk dalam belah sana pula. Itulah. Okeylah. Okey. Tuan-tuan pun jauh ni. Ya, jauh ni. Dah tak ada dah, insya-Allah, harap-harap tak ada dah. Covid tak ada dah ya. Moga-moga Allah kasih hambelas pada kita lah. Dah lama sangat dah, tapi walaupun ada lagi, kena hati-hati juga. Jadi kita berharap Allah lindungi kita lah, insya-Allah. Okey, hadis ni riwayat daripada Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Okey, baik. Kita baca syarah dia, muka surat 20. Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Azza yang maha mulia, wa Jalla yang maha agung, hanya memberi iman kepada orang yang dia sayangi. Ni satu penegasan yang pertama sekali. Allah hanya akan memberi iman kepada orang yang dia sayangi. Adapun keduniaan, perkara-perkara berkait dengan dunia yang saya sebut tadi, hartanya, kekayaannya, kemewahannya, kemasyhurannya, kekuasaannya, dan segala-galanya lah dunia ni kita tengok ni, maka itu bukan ukuran kasih sayang Allah. Ya? Jadi kalau Allah bagi kaya pada kita, salah tak? Tak salah. Tapi jangan kita merasa bahawa Allah sayang kat aku ni, ya, sebab Allah bagi kemewahan segala-galanya ni. Jangan sampai rasa begitu. Tapi harap-harapnya begitulah. Ya Allah, Engkau kurniakan kekayaan kepada aku, ya Allah. Aku harap aku ni salah seorang yang Kau sayangi, ya Allah. Kerana ada dua golongan manusia yang diberi dunia itu. Ada satu yang memang Allah tak sayang pun. Bahkan Allah murka kepada dia. Bahkan Allah laknat dia. Contoh orang kafir. Contoh ayat Quran. Wala'natullahi 'alal kafirin. Allah laknat kepada orang-orang kafir. Apa makna laknat? Orang-orang yang dijauhi daripada rahmat Allah. Itu laknat. Apa makna laknat? Orang yang tidak ada lagi untuk mendapat bahagian rahmat Allah. Apa maksud? Dia tak ada ruang dalam syurga. Itu sebab itulah kita masuk syurga dengan rahmat. Kalau dah tak ada rahmat, dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan nak catat lah kan, dalam bahasa Arab, apa makna laknat? Matrudun min rahmatillah. Itu dalam bahasa Arab. Apa makna matrudun? Tertolak, terhalang daripada kasih sayang Allah. Itu yang tak ada rahmat. Okey, perenggan kedua, Allah Azza wa Jalla berikan kesenangan duniawi kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan itu tidak menunjukkan kepada sama ada dia sayang ataupun tidak kepada orang yang dikurniakan keduniaan tersebut. Adapun iman, sama ada orang itu mendapat kesenangan dunia ataupun tidak. Jika dia mendapat iman, maknanya dia disayangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang miskin aja, tapi dia beriman pada Allah. Ada orang macam-macam musibah kena kat dia, tapi dia beriman kepada Allah. Itu bukti Allah sayang pada dia. Tapi kadang-kadang pelik juga kan. Kalau sayang, kenapa Allah jadikan kita miskin? Kalau sayang, kenapa Allah susah-susahkan kita? Kejap sakit, kejap demam, ya, kejap kena musibah ini, kejap musibah ini. Kerana kadang-kala mungkin tengok diri masing-masing lah. Ada orang ni dah lah dia susah, tapi sembahyang lewat. Betul? Dah lah miskin, tapi berzikir pun malas. Dah lah musibah itu musibah ini, solat duha 2 rakaat pun malas. Yang ni yang bertambah-tambah susah ni. Okey ya? Bangun malam, Sebab tu kalau miskin, bangun malam tiap-tiap malam. Saya ingat 40 malam, besok 41 hari ke 41 tu kaya dah dia. Betul ya? Miskin,
Bangun tahajud tiap-tiap malam 40 hari, 40 malam. Hari tak adalah hari nak cakap 40 hari. Mungkin hari ke-41 tu kaya raya dah dia. Ya. Nampak macam biasa juga tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kaya ni kita kena faham apa makna kaya. Kita ni samalah kita. Kaya ni banyak duit, kaya ni banyak harta. Ada juga orang banyak harta, banyak duit tapi miskin. Miskin apa? Miskin akhlak, miskin budi. Okey. Sombong, takabur. Ini bukan orang kaya ni. Siapa yang paling kaya? Allah. Bagaimana Allah? Pemurah, penyayang. Okey, selesai situ ya. Ni nanti tak khatam kita ni. Makna iman. Ni pun dah faham ni. Dah faham, kita ulang lagi lah. Sebab kita belajar kitab kan. Kita baca. Moga-moga bertambah-tambah lagi iman kita. Cuma kalau kita nak hurai sikit yang tadi. Bila mana kita miskin contohnya. Atau kita susah. Atau kita diuji dengan segala-gala apa yang ada ni. Kita nak kena sedih tak? Ya. Adakah hilang bahagia pada diri kita sepenuhnya? Tidak. Kenapa? Kerana kita sudah yakin bahawa selagi mana iman yang ada dalam hati kita ni, sesusah mana pun, itu bukti Allah cinta pada kita. Dan tak bahagiakah kalau Allah cinta pada kita? Tidak ada hati yang paling bahagia di saat dia tahu Allah sayang kat dia. Kena apa lagi? Diam sekejap. Sebab ni. Kita ni atas muka dunia ni, kita nak apa lagi lebih bernilai daripada Allah sayang pada kita. Allah ni kalau dia sayang pada kita, tunggu kita mati aja. Kubur kita dijadikan taman-taman syurga. Tunggu sampai je ke mana? Ke mana? Pada mahsyar. Allah payungi kita. Tunggu masa saja meniti titan sirat, kita akan lepas ke syurga. Itulah cinta dan sayang Allah. Ya, itulah sebenarnya. Tak bahagia rasa dia. Tak apalah susah makan sikit, tak apalah susah situ sikit, susah ini sikit. Janji Allah sayang pada kita. Ingat tak kata-kata baginda Nabi yang dia pergi ke Taif tu? Dia pergi ke Taif tu kan, kena lontar dengan batu tu, berdarah. Nabi balik berhenti satu kebun. Nabi cakap apa? Panjang. Nabi bagi tahu tu panjang. Saya baca yang dia punya, yang kita nak bicara pagi ni. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Atau kama qala Nabi. Nabi kata, wahai Allah, ya, kalau engkau tidak murka, tidak marah pada aku, semua dunia ni nak marah kat aku, semua dunia ni nak benci kepada aku, ya, kalau engkau seorang, ya, engkau ya Allah, minta maaf, engkau ya Allah tak murka pada aku, tak marah kat aku, tak benci pada aku, yang lain tu aku tak peduli dah. Itu kalam Nabi. Maknanya kalau Allah sayang pada kita, semua orang nak benci kita. Kalau Allah cinta pada kita, semua orang nak marah kat kita, Allah sayang, kita tak apalah, okeylah. Daripada semua orang sayang kat kita, Allah benci kat kita. Betul? Adakah semua orang sayang kat dia tapi Allah benci? Tengoklah. Orang kafir ada setengah-setengah tu, orang kafir tu setengah-setengah tu kan. Selebriti-selebriti tu yang non-Muslim tu, disanjung satu dunia. Dipuja, betul tak? Tengok pemain-pemain bola tu kan. Yang kafir itulah yang kafir. Nama apa? Kan. Dibawa ke Saudi. Berapa bayar dia? Subhanallah. Satu hari juta dia dibayar. Ada nak bayar Pak Imam 1 juta satu hari? Imam ni yang bawa kita, pimpin kita menghadap Tuhan ni, ada nak bayar? Tapi pemain bola dibayar. Kenapa? Disanjung. Tak apalah, dunia ni sanjung tapi Allah laknat. Kenapa? Kafir. Okey, dah selesai itu. Makna iman. Keimanan ialah pembenaran dengan hati. Ya. Tasdik bil qalbi, benarkan dalam hati tentang perkara-perkara kepercayaan keagamaan secara putus dan muktamad. Ya, kepercayaan itu, pembenaran itu putus. Apa makna putus? Tidak bersambung-sambung dengan syak. Kadang-kadang syak,
Kadang-kadang ragu-ragu, kadang-kadang macam-macam lah. Putus kepercayaan kita. Muktamad. Ya, tidak dibincang, tidak itu lagi. Tanpa sebarang keraguan dan syak sama sekali. Keimanan sangat penting dalam diri insan. Kerana keimananlah yang membuahkan tindakan dan membawa kepada memahami kehidupan. Kenapa kita solat? Sebab kita beriman. Itu membuahkan tindakan. Kenapa puan-puan ni tutup aurat semua sekali ni? Sebab beriman. Jadi kalau kita tanya soalan, yang dedah aurat tu beriman ke tak? Beriman, Ustaz. Kalau beriman, kenapa tak ada tindakan yang menzahirkan diri itu beriman? Kenapa dedah aurat merata? Satu dunia dia dedah aurat. Dengan cara mana? TikTok. Kan? Saya pelik tuan-tuan sekalian. Kita dululah, tapi bukan kata kita ni baik sangat, tapi nak cakap kita ni orang lelaki. Malu. Nak pakai baju dengan pendek, malu. Minta maaf tuan aja. Dulu. Sekarang okey dah sekarang ni. Dulu masa budak-budak dulu saya kata malu. Pakai seluar pendek lagilah malu. Kemudian satu lagi rasa malu nak makan depan orang. Kalau makan depan orang rasa malu, tengok orang baru makan. Lepas tu kunyah sebelah lah malu. Tapi orang perempuan sekarang ni dia buka TikTok, dia buat live duduk tengah makan, makan depan orang lah. Subhanallah. Apa pernah makan depan orang, tunjuk satu dunia tengok kita makan kunyah telang, bukan suap kecil-kecil. Di mana sifat malu tu? Takat tu dululah. Nak bagi tahunya Allah. Apa makna iman? Dia menzahirkan tindakan. Dia solat, dia tutup aurat, dia bercakap lembut, dia jaga aurat. Dia tak dedahkan muka dia satu dunia tengok muka dia. Perempuan, kita orang lelaki okey. Kan? Okey ya? Taklah tu sangat. Ya okey. Kita orang lelaki ni okey. Okeylah sikit kan. Lagipun tak ada siapa nak tengok kita pun. Kita ni orang perempuan. Kadang-kadang dia buka ni, ustaz ni tahu daripada mana? Sebab kita kan ada scroll tu kan. Tengok juga kita punya ni kan. Hantar kuliah kan, orang kad kuliah kita tengok. Masa kita duduk scroll tu keluarlah. Dia buat make up depan orang satu dunia duduk tengok muka dia. Tapi dia kena buat macam ni, dia kena, wallahualam lah, mungkin ada teknik dia. Yang orang lelaki tu dia kena buat untuk khusus untuk perempuan, tak apa. Tapi orang lelaki pula jangan duduk masuk. Dia pula ada lebih-lebih tengok. Tak boleh. Okeylah, setakatlah sedikit peringatan pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan, memahami makna iman. Kalau iman yang ada dalam hati kita, mesti ada tindakan. Menzahirkan suatu tindakan. Kalau iman semata-mata iman, kemudian tidak ada apa-apa, tak solat, tak baca Quran, tak tutup aurat, bercakap sombong, itu bukan iman yang ada dalam hati. Habis apa? Wallahu alam. Kita nak menafi pun kita tidak. Tapi bukan, kerana iman itu bukan itu maksud dia. Macam kita katalah, dia beriman pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia tak solat. Nabi mana yang ajar dia tak solat? Kalau nabinya Nabi Muhammad, mesti dia solat. Dia kata Allah Tuhan dia. Kemudian dia berjudi contohnya. Allah mana yang dia beriman? Sedangkan Allah yang dia beriman itu mengharamkannya judi. Dia nak cakap apa? Sebab tu kalau dalam kubur nanti Allah tanya man rabbuk, siapa Tuhanmu? Nak jawab apa? Kalau dia jawab Allah, ya ke Allah? Dulu kamu berjudi, kamu minum arak, kamu tipu orang, kamu hina orang, ya ke Allah? Sebab di saat kita beriman pada Allah, dia lain bicara kita, lain kehidupan kita. Sebab dia ada tindakan. Okey, seterusnya. Keimanan ialah simpulan yang kukuh dalam diri insan. Iman ni dia satu simpulan yang kukuh dalam diri kita, yang tiada terungkai selama-lamanya. Ditulis lagi. Terhadap 6 rukun yang utama.
Yang ni dah faham dah, saya baca cepat-cepat ayat. Antuk minabillah, hendaklah kamu beriman pada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, wa rusulihi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa tu'mina, dan kamu juga beriman bil qadari, dengan qadar, khairihi, sama ada ketentuan itu baik untukmu, wa syarrihi, ataupun buruk. Ya. Setiap apa yang berlaku ke atas diri kita ni, baik atau buruk, dari Allah. Cumanya kenapa dibahagikan baik dan buruk? Kerana dalam hidup kita manusia ni ada baik ada buruk. Tapi hakikatnya kalau dia datang dari Allah, kalau kita faham sungguh-sungguh, dari Allah semuanya baik. Walaupun nampak zahirnya buruk. Contoh sakit. Sakit ni baik ke buruk? Tak baiklah sakit ni kan. Ya, tergendala kerja kita. Banyak masalah kehidupan kita. Terpaksa habiskan duit yang banyak untuk berubat dan sebagainya. Tapi dari satu sudut yang lain, oleh kerana sakit tu dari Allah, baik. Kerana apa? Kerana dia menggugurkan dosa kita. Mengingatkan kita kepada dia. Mungkin kita suatu ketika lalai. Sakit, barulah ingat Allah. Orang ni kalau sakit, kita bawa apple pun dia sebut Allah. Dia sakit, cuba pergi ke hospital tu bawa apple. Ni apple ni sedap ni, makanlah. Allah. Dia sebut. Dah tak boleh makan dah. Dulu, kita kata ni apple ni. Apple sedap ni. Dulu. Masa sakit, dia sebut apple dulu tak? Allah. Baguslah tu kan? Ke tak bagus? Nak cakap bahawa ketentuan Allah itu pada sudut umumnya dibahagikan khair wa syar. Ada baik, ada buruk. Tapi kalau kita teliti, fahami dengan Allah, bahawa Allah ni, dia datangkan sesuatu kepada kita. Kalau kita renung betul-betul, dia baik. Cuba renung sungguh-sungguh. Apa natijah akhirnya kehidupan kita? Okey ya. Okey, seterusnya muka surat 21. Rukun-rukun iman yang 6 itu kembali kepada dua asas. Kalau kita nak bahagikan rukun iman ni, dia bahagi dua. Yang 6 tadi dibahagi kepada dua perbahasan. Satunya keimanan kepada keesaan ketuhanan Allah dan firman-Nya dalam Al-Quran. Yang kedua, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disampaikan oleh baginda melalui sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut tadi memberi kita 3 pelajaran penting untuk kita pegang dalam perjalanan menuju kebahagiaan insan. Ini baru kita bicara ya. Jadi kita baca hadis tadi yang mengatakan rukun iman tu ada 6 tadi, dan dibahagikan pada 2. Satu, hubungan kita dengan Allah. Satu lagi, hubungan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada 3 perkara yang kalau kita faham, insya-Allah kita sedang menuju dalam sebuah perjalanan kebahagiaan. Pertama, keimanan ialah asas kebahagiaan yang hakiki. Ini kita kena faham. Mana-mana sesuatu yang telah Allah berikan kepada seseorang itu iman dalam hati dia, itulah asas bahagia. Maknanya orang yang kalau tak ada iman dalam diri dia, dia tak akan bahagia. Walaupun kita nampak 1001 senyuman pada wajah dia. Boleh ya? Dia tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bahagia ni dia dalam diri kita. Kalau seorang itu sudah bahagia, dia tak perlu apa lagi. Tapi sekejap nak berhibur, sekejap nak berjalan sana, sekejap nak pergi ke sana, sekejap nak makan itu, sekejap itu, ia ke bahagia macam tu. Orang bahagia ni bahagia. Okey ya? Kalau duduk rumah pun bahagia, kalau berjalan pun okey bahagia. Ada orang tak boleh, mesti keluar daripada rumah baru bahagia. Betul? Ada orang memang tak tenanglah duduk dalam rumah, tak bahagia lah. Serabut lah. Keluarlah pergi sana, pergi sini. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, baru bahagia. Maknanya di mana bahagia itu? Makna bahagia itu ada di luar. Sebenarnya bukan bahagia itu, bukan di luar. Bahagia itu di sini. Okey ya? Sebab tu kadang-kadang orang kata, saya pun pelik. Ada orang ni, dia duduk dengan isteri dia duduk dengan suami dia duduk dengan anak-anak dia, tiba-tiba tak bahagia. Kalau duduk dengan anak isteri pun tak bahagia, di mana lagi dia nak cari bahagia? Di mana agak-agak? Di kedai-kedai mamak minum teh tarik roti canai banjir, bahagia. Tapi ada orang dia begitu. Bahagia, happy, senyum, balik rumah masam. Itu maknanya tak bahagia. Duduk dengan kawan-kawan gelak ketawa, balik rumah dengan isteri masam, tak bercakap dengan anak-anak, tak bertegur. Itu tidak bahagia. Bahagia yang pura-pura. Betul ya?
Sekarang okey dah. Duduk rumah bahagia kan? Kadang-kadang kita duduk rumah tak nak keluar dah. Betul. Balik rumah tak nak keluar. Nanti kawan kata Queen control ke apa? Tak adalah, kita boleh keluar bila-bila masa yang kita nak. Tapi kita lebih seronok duduk rumah, tengok anak-anak duduk main, duduk lompat-lompat, cucu-cucu duduk main kan. Ni bahagia gitu. Daripada duduk, ada orang ni bahagia naik pokok baru bahagia. Betul. Naik bukit, panjat bukit, jungle trekking bahagia. Kemudian lenyap hilang. Bahagia. Okey ya? Bukan menafikan itu. Itu salah satu sumber membawa bahagia. Tapi bahagia itu di sini. Itu nak bagi tahunya. Pada apa? Pada keimanan kepada Allah. Boleh. Seterusnya. Ini kerana Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan keimanan melainkan kepada orang yang dia sayangi sahaja. Ya, macam saya cakap tadi lah. Sudah cukup hidup ni rasa bahagia bila mana kita tahu Allah sayang kita. Kalau Allah sayang kita, Nabi sudah tentu menyayangi kita. Okay, ya. Justru orang beriman mempunyai asas yang kukuh untuk terus berbaik sangka dalam kehidupannya, yang perlu diterjemahkan dalam bentuk ketaatan sebagai tanda atau bukti kesyukuran. Jadi kita yang beriman pada Allah sentiasalah berbaik sangka dengan Allah apa pun jua yang kita lalui. Okay, ya. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Moga-moga Allah Ta'ala bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, zuriat anak cucu kita faham makna nilai iman yang membawa kepada bahagia. Okay. Dan kita terjemahkan dalam bentuk taat kepada Allah, bukti kita bersyukur bahawa Allah memberi kita asas kebahagiaan. Muka surat 22. Keduniaan dan kebendaan bukan ukuran sebenar. Itu kita kena faham. Keduniaan dan kebendaan bukan ukuran sebenar kebahagiaan. Malah bukan faktor kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar. Bukan menafikan, ya. Ni tolong catik sikit di sini. Bukan kita nafikan kekayaan, bukan kita nafikan kebahagiaan. Mesti, ya. Jadi kalau orang tanya, kalau saya nak kaya boleh? Boleh. Dan mesti kaya. Ya. Kerja sampai kaya. Sebab apa? Nak bayar zakat, nak bantu orang miskin, nak bantu anak yatim, nak bagi derma pada masjid. Kan? Kalau tak kaya nak bagi macam mana? Ini bukan menafikan itu ni, ya. Cuma sebab ada orang dia salah faham bahawa dia rasa dia ni bahagia kalau kaya. Itu salah faham. Ya. Kerana bahagia bukan pada kekayaan semata-mata, kerana berapa ramai orang yang kaya derita juga pun. Kesemua yang kaya tu bahagia. Betul? Tengok ini sekarang ni. Kan? Ni 2-3 hari ke 2-3 minggu ni. Satu dunia ni. Kan? Kaya tak? Kaya. Tapi sedih tak? Sedih. Tahu tak ni cerita apa ni? Saya pun tak nak cakap banyak juga. Setakat tu je lah. Rugi masa. Perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan hidup kita, tak payah masuk campur. Ya, benda-benda yang tak ada kaitan dengan diri kita, jangan cuba kita masuk campur. Apatah lagi hal keluarga orang. Jangan duk sibuk dengan hal keluarga orang. Ikut dia lah dia nak kahwin berapa pun. Jangan kita sibuk. Jangan kita pula yang sakit hati. Ya. Kita sibuk sakit hati. Apa masalah kita? Jangan sakit hati dengan kehidupan orang. Kita tak tahu apa berlaku sebenarnya. Dan apa yang akan berlaku selepas itu yang Allah takdirkan untuk mereka. Dunia dan akhirat mereka. Jangan. Ini sakit hati. Saya sakit hati lah Ustaz. Apa masalah kita sakit hati pada orang? Ya, jaga suami kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita. Pastikan kita ke syurga. Jangan sibuk dengan orang. Ni ustaz pun sibuk duduk perkara hak keluarga orang. Betul? Saya cakap ni. Sibuk duk komen orang tu, komen hari ni, nasihat orang tu. Kita tak tahu, kita nak nasihat. Kecuali dia minta nasihat. Dia minta pandangan, tu kita kena bagilah, ni pandangan saya begini. Tapi jangan bagi pandangan menghasut. Jangan bagi pandangan berat sebelah. Kena dengar dua-dua pihak. Jangan dengar belah sini, bagi pandangan belah sini. Tak boleh, dengar dua-dua. Dah dengar ke dua-dua belah? Tak, dengar sebelah saja. Jangan. Ya, itu urusan keluarga dia. Kalau nak campur juga. Nak. Doa yang baik-baik. Tu kalau nak campur juga. Tapi baik kita doa pada kita.
Tapi kita boleh doa pada sesama orang Islam, ya Allah, kau bahagiakanlah keluarga-keluarga orang Islam, ya Allah. Boleh. Bahagiakanlah mereka, ya Allah. Berilah petunjuk jalan yang baik agar mereka berkumpul dengan baik, bersatu dengan baik, hidup bahagia ke syurga, ya Allah. Ni ada doa hasut. Saya setuju, saya sokong, saya. Apa saya? Siapa saya? Jaga tu. Kok suami tu dah kahwin tu, tak belum tahu lagi tu. Kita duk marah kat orang. Dia tak tahu suami dia dah kahwin lama dah. Takat tu dululah. Ustaz tahu daripada mana? Saya tahulah sebab suami saya, dia bagi tahu kat saya. Tak adalah, saya ni jangan tulis yang ni ya, jangan catik ni ya. Saya saja bergurau. Ni kena belajar, ni kena tahu juga masa belajar ni. Ustaz ni nampak serius. Tak, saya bergurau je, tak ada siapa yang datang pada saya. Sebab saya pernah kena sekali jadi orang tengah, lepas tu saya tak jadi dah orang tengah. Tak payah saja. Saya pernah jadi orang tengah sekali. Subhanallah. Nasib baik tak kena pukul. Allah, moga-moga Allah bagi kita fahamlah, insya-Allah ya. Kita hidup. Tapi itulah, sebab saya bukan apa, sebab ada orang, kita bukan bermaksud menafikan keduniaan dan kebendaan bukan ukuran sebenar bahagia. Ada orang bahagia, betul. Ya, dia kaya, dia mewah, dia jadi orang yang masyhur, dia bahagia. Alhamdulillah. Ada orang belum tentu, ada orang juga tidak. Baik, malah bukan faktor kebahagiaan. Ya. Faktor tu bukan faktor kebahagiaan apa tu? Yang akhir tu, cuba tengok. Yang sebenar-benar. Baik. Dunia ni bahagia takat mana pun, dia tidak boleh dinamakan bahagia yang hakiki. Kenapa? Kerana selama mana dia nama dunia, dia akan berubah-ubah. Ada waktu sakit, ada waktu sihat, ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu ketawa, ada waktu menangis. Okay. Tapi saya sebut pada tuan-tuan, menangis bukan makna dia sedih. Menangis ni banyak, pelik. Saya pun pelik. Tuan-tuan pun kita kena rasa pelik kadang-kadang kan. Menangis ni dia pelik. Kadang-kadang menangis sebab sakit. Ada orang menangis tak tahan, nangis dia sakit sangat. Ada orang menangis sebab apa? Sebab kecewa. Menangis juga. Ni tangisan apa? Tangisan kecewa. Bukan tangisan sakit. Ada juga orang tangisan apa? Tangisan kegembiraan. Yang ni pelik. Okey. Gembira. Kenapa menangis? Terlalu gembira. Ya. Macam perempuan kan. Anak, jaga anak daripada kecil pun sampai besar. Kemudian anak dapat kahwin kan. Gembira tak? Ya Allah, gembira. Tambah-tambah anak perempuan. Sebab kita pun rasa dah lama dah. Kita ni dah nak meninggal. Anak perempuan ni macam mana dah kita fikir. Tiba-tiba dia dapat kahwin, dapat pasangan. Pasangan pula yang baik. Menangis mak ayah dia. Saya tengok lah. Saya tak ada lagi, tak kahwin lagi. Anak saya tengok, ya Allah, menangis dia. Kenapa ji? Allah, gembira saya Ustaz. Dah lepas tanggungjawab saya. Menangis. Jadi tangisan ni banyak. Kadang-kadang tangisan ketakutan kepada Allah. Takut pada Allah, ingat dosa kita, menangis. Tapi kadang-kala tak takut pun pada Allah, rindu pada Allah, menangis juga. Tu menangis. Jadi jangan kita terjemah menangis saja. Tu sedih lah tu, menangis tu, tu susah lah tu. Tak semestinya. Sama juga senyum, kan? Senyum. Ada senyum yang dibayar. Kenapa dia senyum? Rupanya sebab bayar. Mana contoh? Cuba naik flight tu kan. Kita bayar dia. Pramugari tu, ya Allah, senyum. Tak kenal pun kita, tak pernah kenal pun, tak pernah jumpa. Alah tuan, selamat datang, sila duduk. Nombor berapa ya? Dia datang tunjuk senyum aja dia. Lepas tu bila mana landing, kita jumpa dia dekat dalam itu, tengok pun tidak. Bukan setakat nak senyum, dia buat tak tahu. Apa tu? Senyuman yang dibayar. Okey, salah. Nanti rugi masa kita kan. Kita tak habis. Dia kadang-kadang mengajar ni kalau nak sembang, ya Allah, boleh banyaklah sembang, rugi masa. Okey, mana tadi? Tidak mungkin orang yang tidak disayanginya, terlepas. Tak, atas tu. Ini kerana Allah memberi dunia dan kesenangan juga kepada orang yang dia tidak sayangi. Tidak mungkin orang yang tidak disayanginya boleh bahagia. Kerana perjalanan akhirnya ialah neraka yang kekal abadi. Ini yang kita kena faham. Orang yang Allah tak bagi iman kepada dia, walaupun kita nampak kaya tak kat mana pun, dia tak akan bahagia. Kenapa? Kerana dia dalam sebuah perjalanan menuju neraka. Kita walaupun susah tak kat mana pun, kadang-kadang menangis banyak pun, kita sedang dalam sebuah perjalanan menuju syurga.
Syurga itulah tempat bahagia yang sebenar-benarnya. Kenapa? Kerana bahagia yang tidak ada penghujung. Itulah bahagia yang sebenar. Ketiga, akhlak ialah anugerah dan rezeki daripada Allah. Ia adalah hubungan dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah. Orang yang beriman, orang berakhlak. Ya, maknanya kalau nak tahu nilai iman dia di mana, tengok akhlak dia. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan dan luaskan kepada kita akhlak-akhlak kita dan anak cucu kita, insya-Allah. Baik, hadis ini benar-benar mengajak insan merenung hakikat nilai dirinya. Ya, di mana nilai kita sebenarnya dan makna kebahagiaan. Hadis yang kita baca tadi, dia bawa kepada kita agar kita renung, ya, fikir, tafakur, di mana nilai diri kita, iaitu pada keimanan kepada Allah. Dan apa makna kebahagiaan? Iaitu pada keimanan dan ketaatan kepada Allah. Maknanya orang yang sedang dalam dirinya, dalam hatinya ada iman, dan dia menzahirkan keimanan itu, mentaati Allah, dia sedang bahagia. Tuan-tuan solat, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan bangun malam, yakinlah bahawa tuan-tuan sedang bahagia dan menuju kebahagiaan yang selama-lama. Orang tak solat, tak baca Quran, jarang-jarang sekali, ya, setahun 2 kali ya datang masjid hari raya, dia walaupun dia nampak gembira, dia sedang menuju ke kesengsaraan. Nampak happy, nampak tengok orang berhibur, ya, dedah aurat terhenjut-henjut, nampak happy, ya Allah, melompat-lompat, berjoget-joget, nampak bahagia, dia sedang menuju derita. Ataupun sebenar-benarnya masa dia duduk dedah aurat dia tu, dia sedang derita walaupun dia rasa bahagia. Boleh, insya-Allah, ya. Diam macam ni hari ni. Khusyuk ke mana? Ni kita bicara ni. Allah. Ni yang pengarang kitab ni, yang menghurai kitab ni anak murid Syekh saya. Banyak juga saya baca kitab-kitab beliau, ya, Ustaz Mukhlis, Sidi Raja Mukhlis ni. Kami diajar macam ni. Cuma dia ni banyak masa lah, ya, untuk menulis. Saya pun dulu menulis, dah lama dah tak menulis. Ini salah satu yang saya duduk dengan Syekh saya kan, banyak kali dah saya ulang. Rupa-rupanya kita rasa selama ni kita faham. Tapi bila mana Syekh kita bagi penjelasan, rupa-rupanya apa yang kita faham selama ni, ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Ada yang faham, ada yang mungkin, rupanya kita tak faham. Macam tadi, kita kata kita bahagia, rupa-rupanya macam orang lah, dia nampak dia berhibur, berlompat-lompat, dia rasa dia sedang bahagia. Sebenarnya itu bukan bahagia. Dia buka aurat dia, dia dedah, dia tunjuk kecantikan dia pada dunia, dia rasa bahagia dengan itu, senyum dia, orang puji dia, orang like dia, ya, banyak followers dia dengan sebab dia duduk dedah aurat kat orang ni kan. Followers dia subhanallah banyak, maka bahagialah dia. Dia sedang derita sebenarnya. Mati dia akan bertemu hakikat derita dalam kubur dia. Allah akan azab dia. Kita ni nampak apa ni? Berapa ramai followers? Ada followers ni? Saya ingatkan, saya Facebook saya kan, saya balik tahun 2002 dulu. Sekarang ni dah 2023 dah. Buat ceramah macam-macam lah dalam Facebook, dalam apa. Ya, tengok-tengok berapa ribu ya? 5 ke apa? 20 tahun 5,000. Orang lain buat setahun 1 juta followers dia. Saya pun tak tahu nak buat macam mana dah. Tak apalah, tak ada masalah. Ya, kita nak bagi tahunya, kadang-kadang orang berbangga kenapa dia dedah, ya, keaiban dia, maka dia sebenarnya bukan. Itu maksud dia, kita faham. Baik, seterusnya, seseorang perlu menghargai keimanannya kepada Allah, Tuhan yang telah menciptanya, dengan tujuan yang teragung, iaitu untuk menunaikan kehambaan kepadanya. Ini kita fahamlah, ya, Allah cipta kita ada tujuan yang paling tinggi. Apa tujuan paling tinggi? Menunaikan makna hamba kepada Allah. Itu bahasa mudah saya selalu sebut. Allah Ta'ala ni, dia izinkan kita untuk kita jadi apa? Kita nak jadi ustaz, nak jadi cikgu, nak jadi petani, nak jadi suri rumah, nak jadi apa pun. Nak jadi lawyer, engineer, nak jadi apa? Sila pensyarah ke, silakan jadi. Kenapa Allah benarkan kita nak jadi itu, nak jadi polis, nak jadi askar? Boleh. Sebab Allah nak satu aja daripada kita. Allah nak suruh kita ni nak jadi apa? Okey. Allah nak pada kita, sebenarnya kita nak daripada Allah. Kita doa nak itu. Allah pun bagi. Sebab apa? Sebab Allah nak daripada kita satu aja, jadi hamba Allah.
seorang apa? Polis yang hamba Allah, askar yang hamba Allah, pensyarah yang hamba Allah. Jangan jadi hamba selain Allah. Itulah kita kena ingat. Kehidupan beragama adalah jalan kebahagiaan insan. Hidup beragama dengan Islam adalah jalan kebahagiaan. Seseorang yang menjauhi daripada Islam, dia sedang menjauhi kebahagiaan. Dia sedang menuju penderitaan. Dia biasa, cuba tengoklah, minta maaf kita cakaplah. Biasanya keluarga ni dia bahagia. Kalau keluarga tu solat, isteri solat, suami solat, isteri baca Quran, anak-anak baca Quran, isteri tutup aurat, suami alhamdulillah pergi solat jemaah. Insya Allah bahagia. Walaupun ada silah sikit sebanyak, biasalah tuan-tuan. Ya. Kenapa Allah buat masalah dalam kehidupan kita kadang-kadang dari suami, kadang-kadang dari isteri? Untuk menunjukkan bahawa tidak sempurna, isteri dan suami juga tidak sempurna. Lepas tu ulama' berpesan, kalau kita nak cari pasangan, ni yang belum kahwin ni lah. Kalau nak cari pasangan, carilah pasangan yang terbaik pada kita. Tapi jangan faham yang terbaik pada kita itu yang sempurna. Kenapa kita kahwin dengan dia? Sebab kita rasa dia lah yang terbaik untuk kita. Tapi jangan salah faham. Ustaz, saya dah pilih yang terbaik tapi saya tak sangka, Ustaz. Yang terbaik bukan yang sempurna. Kerana mungkin itu yang terbaik untuk kita tapi bukan terbaik untuk orang lain. Maknanya ada ketidaksempurnaan orang lain tapi mungkin pada kita baik. Tapi bila mana ada baiknya, kalau tak sempurna, maka memang akan ada sesuatu yang sikit-sikit. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu isterimu itu adalah manusia, suamimu itu adalah manusia. Jangan anggap malaikat. Sama juga puan-puan tengok ustaz yang mengajar, jangan anggap ustaz tu malaikat. Kadang-kadang ustaz pun macam tu juga. Yalah, dia kan orang. Dia kan makan banyak juga. Ustaz apa makan banyak? Cuk, betul. Saya tengok, ya Allah, ada kawan-kawan saya makan banyak. Sama lah saya pun. Makan banyak. Lagu ustaz. Ustaz pun. Tuan-tuan, jangan. Sebab saya dengar banyak. Ustaz pun. Biasalah dia orang. Orang. Selama mana nama dia orang, dia tak akan sempurna. Tak akan sempurna. Kecuali seorang je, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun isteri dia marah juga. Ingat tak yang Nabi pergi rumah siapa tu? Ada seorang isteri tu. Isteri tu selalu hidangkan madu pada baginda Nabi. Ingat tak cerita tu? Kau tak baca awal-awal? Madu minuman tu. Sekarang tu orang dah keliru dah sebut madu kan. Madu mana satu? Yang minum tu. tu. Kemudian Nabi balik pada seorang isteri tu. Isteri tu tahu Nabi minum madu. Dia tak suka. Kerana ada yang sana tu selalu sediakan madu. Isteri satu tu tak suka. Kemudian isteri yang satu ni dengan satu, saya tak cakaplah nama ya, walaupun kita tahu nama tu. Dia pun pergi pakat dengan dua orang. Dia kata, lain kali kalau Nabi balik daripada rumah ni, dia balik rumah kamu atau rumah saya, kita cakap serentak. Biar sama bunyi dia. Bau mulut Nabi tak sedap. Bau mulut tak elok. Akhir sekali Nabi pergi rumah, lepas pergi rumah A ni, Nabi minum madu lah kat sini, dia sediakan madu. Kemudian pergi rumah A kata, kenapa bau mulut Rasulullah ni kurang enak? Kemudian Nabi pergi rumah satu lagi, kenapa? Sama dia pakat. Rupa-rupanya pakat. Akhir sekali Nabi cakap apa? Nabi kata, kalau macam tu aku tak akan minum lagi madu. Kerana apa? Kerana boleh menyakitkan hati isteri. Tengok Nabi nak jaga hati isteri. Ya. Kemudian turun ayat Quran menegur Nabi. Nanti kita cerita, ni cerita serengkah mungkin ni. Cerita akan datang. Akhir sekali Allah tegur, kenapa kamu haramkan apa yang telah Allah halalkan kepadamu, wahai Nabi? Minum madu tu kan halal. Cuma yang menjadi masalahnya ialah madu-madu lain ni tak setuju. Itu yang masalahnya. Padahal madu yang diminum tu halal. Tapi yang ni tak suka. Sebab apa? Sebab Nabi pergi sana mesti minum madu. Minum madu. Dia tak suka. Maknanya apa? Sehebat, sesempurna, semulia Rasulullah itu pun ada sedikit masalah. Dia Allah gitulah. Kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu selain Nabi, walaupun isteri Nabi tak sempurna sebagai seorang.
Tapi jangan cari kesempurnaan pada diri suami, pada diri isteri. Dia silap sikit, betul lah tu, dia manusia. Maafkanlah kesilapan dia. Ya, tapi besar Ustaz. Yalah besar pun, mana lebih besar kita nak bertemu dengan Allah untuk ke syurga. Oh Ustaz cakap, Ustaz tak kena. Iyalah kita, gitulah kan. Iyalah, memanglah. Ya, sebab saya lelaki. Lelaki tak ada masalah. Ya ke? Ya, orang lelaki ni ada masalah yang tersendiri. Ada kelemahan yang tersendiri. Maka kita maafkan isteri, isteri maafkan kita. Kita maafkan anak-anak. Ya, walaupun apa pun dia buat, kita yang umur macam ni pun kadang-kadang banyak silap. Bagaimanalah anak-anak kita yang baru nak membesar, baru nak matang, baru nak melalui kehidupan. Maafkanlah dia. Janji Allah ampun kita semua, kita masuk syurga sama-sama. Itu lah sebenarnya. Ya, kalau kita fikir simple je fikir. Tak apalah, maafkanlah sekejap, tahanlah sekejap, sabarlah sekejap. Tunggu apa? Tunggu saat-saat Allah bagi bahagia. Bila? Hari ni. Kalau kita mati hari ni, kita sabar sekejap dengan apa yang Allah uji kita. Kita mati hari ni, orang mandikan kita, orang kafankan kita, orang solatkan kita, orang bawa kita ke kubur. Kubur kita jadi taman syurga. Bahagia gitu. Kita dah tenang tengok. Sebab tu kadang-kadang kan orang yang meninggal dunia tu, ya Allah untungnya dia. Dia dah pergi jumpa Allah. Kita doa je kubur dia jadi taman syurga. Kita ni yang terhege-hege ni, ke mana kita sebenarnya ni? Ni. Ya, nak bangun malam terhege-hege. Saya kadang-kadang, ya Allah tolonglah bangunkan aku, ya Allah. Dah seminggu dah tak bangun, ya Allah. Malu kadang-kadang kita dengan umur yang macam ni. Kalau umur muda okey lagi kan, tidur je lah. Kalau yang muda-muda tu nak makan je lah dulu. Kita yang macam ni kan tak nak dah kan. Makan juga sikit. Kenapa? Takut badan dah jadi rasa berat nak bangun malam. Tapi kadang-kadang makan juga. Bila mana makan, ya Allah tak payah nak bangun. Bangun pagi besok, ya Allah ruginya aku semalam. Semalam yang berlalu tak akan kembali lagi. Tak akan mampu kita ganti. Tapi Allah ni maha penyayang. Kalau kita terlepas semalam solat tahajud, solatlah sekarang antara duha ni. Diterima juga. Kenapa? Sebab Allah nak bahagiakan kita. Kita ni kan kalau kita janji malam, tiba-tiba orang tak datang, kita nak bagi peluang besok hari. Dah lah janji 2 malam, dah tak datang-datang juga. Kan kalau semalam okey lagi, 3 malam, 4 malam janji tak datang juga. Besok tak apalah, kita jumpa pagi lah. Dah 3 malam orang bagi peluang tak datang-datang, janji tak tunai, tiba-tiba nak datang pagi. Tak payahlah. Tapi Allah tak. Padahal tahajud tu malam. Wa minal laili fatahajjat. Hendaklah ada sebahagian malam, Allah kata malam. Tapi kalau terlepas, Allah bagi peluang pada pagi kita. Ya. Okey. Kenapa? Allah nak bahagiakan kita. Sabar sekejap. Sabar dengan suami sekejap ya. Sabar sekejap. Sabar sekejap. Sabar sekejap dengan isteri yang ada tu. Sabar sekejap. Ya. Okey. Dia kadang-kadang mengajar ni kena diam. Lama dah diam. Okey, seterusnya kehidupan beragama kita sebut tadi adalah jalan kebahagiaan insan. Kerana itulah yang menyenangkan dan mententeramkan jiwa yang terdalam. Tidak ada sesuatu yang boleh menenangkan jiwa, ialah agama Islam. Yang mana dalam Islam itu ada iman. Iman itu adalah berhubung dengan Tuhan. Itulah jalan yang paling bahagia. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, wala yu'ti din, dan tidak akan diberikan agama illa melainkan liman, kepada orang yang ahabba, orang yang dia sayangi, iaitu Allah. Faman a'tahu Allah ad-din, dan sesiapa yang Allah berikan kepadanya agama, faqad, maka sesungguhnya ahabbahu, itu bukti Allah menyayangi dan mencintainya. Maknanya di saat Allah lahirkan kita sebagai seorang Islam melalui perut ibu dan ayah kita yang Islam, itu bukti Allah cinta kepada kita. Allah akan bagi agama ni pada orang yang Allah sayang. Yang lain Allah biarkan. Nak masuk, tak nak masuk, silakan dengan agama masing-masing. Sebab tu Allah kata la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam beragama. Kamu nak kekal dalam Hindu, sila. Kalau nak kekal dalam Kristian, sila. Tapi kalau nak masuk, Allah pelawa. Ya. Tapi yang sedia yang Allah sudah bagi ni, bukan menafikan mereka tak boleh masuk. Boleh, mereka boleh masuk bila-bila masuk. Silakan masuk Islam. Nabi datang berdakwah pun supaya mengajak orang masuk Islam. Sebab tu kita ustaz-ustaz kena ingat,
orang yang sudah Islam ni, kita kena bimbing supaya kekal dan mati dalam Islam. Tapi ada setengah-setengah yang Islam ni pun dia nak kafirkan. Ini tak bertanggungjawab. Pendakwah yang tidak bertanggungjawab ialah pendakwah yang mengkafirkan orang yang sudah Islam. Islam ni apa bukti? Bukti bahagia. Islam ni apa bukti? Bukti ada ruang untuk ke syurga. Ya, ada setengah-setengah pendakwah ni yang ada ruang untuk masuk syurga ni pun dia duduk humban neraka. Itu bahaya. Itu orang panggil tidak. Ya, itulah antara hakikat. Okey, hadis ini menjelaskan makna keimanan dalam hadis sebelum ini, iaitu merangkumi ketaatan kerana agama ialah keimanan dan ketaatan. Apa makna ketaatan? Ialah kehambaan. Ya, makna di sebalik ketaatan ialah membuktikan makna kehambaan. Jadi apa makna iman? Apa makna Islam ni? Islam adalah iman dan ketaatan. Percaya dan yakin pada Allah dan taat sepenuhnya kepada Allah. Buktikan diri kita adalah hamba kepada Allah. Baik, orang yang menjalani kehidupan kehambaan dengan tetap atas keimanan dan jalan ibadah melalui taat kepada Allah, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, maka inilah kebahagiaan abadi. Dia bicara kita sekarang ni sedang memahamkan kita apa erti bahagia yang sebenar. Maknanya lepas pada ni kalau kita sakit, lepas pada ni kalau kita diuji dengan suami, diuji dengan isteri, diuji dengan anak-anak, bertahan sekejap. Ya. Sebab tu orang tuan-tuan sekalian, kalau dah kahwin, pertahankan perkahwinan sampai ke akhir hayat, walau apa pun yang sedang berlaku, walau apa pun ujian, pertahankan. Ramai orang datang jumpa saya, Ustaz, macam mana saya dah tak sehaluan. Tak, jangan cakap macam tu. Ya, hidup ni carilah titik persamaan. Kalau nak cari titik perbezaan terlalu, memang banyak perbezaan. Dia lelaki, kita perempuan, itu pun dah beza. Sebab tu orang sekarang duk cuba nak kahwin sama-sama lelaki supaya sama. Itu lagi parah, lagi derita dia. Ya. Majoriti pesakit-pesakit yang derita, cuba tanya, ya, adalah pasangan yang sama jenis LGBT. Mereka sedang melalui penderitaan. Tak payah cerita lah, rugi masa. Kita nak cakap apa? Kita lelaki, isteri itu perempuan, itu pun dah tak sama. Kalau kita cari titik perbezaan, memang kita berbeza. Ya, cara tidur berbeza, cara berdengkur pun berbeza kan, berbeza, cara makan berbeza, memang berbeza. Maka apa sebenarnya kita? Cari titik persamaan. Ya. Kalau nak cari haluan yang berbeza, memang banyak haluan yang berbeza. Sebab tu bila mana Allah dah takdirkan kita, kecuali memang betul-betul Allah takdirkan kita tidak ada jodoh, itu lain cerita, redha je lah. Tapi selagi mana Allah dah satukan kita untuk jadi suami dan isteri, pertahankan sampai kita meninggal dunia. Ya. Sikit-sikit biasalah tuan-tuan. Kadang-kadang Allah uji. Macam orang lelaki. Orang lelaki ni sebenarnya bukan nak kahwin sangat pun seorang lagi. Betul. Lain aja tu. Betul. Kalau sejujurnya. Yang ada ni pun subhanallah. Nak bawa ke syurga. Kita ni sebenarnya, kita suami ni, di saat kita menerima seorang perempuan sebagai isteri, itu amanah untuk kita bawa dia ke syurga. Bila mana kita perempuan lahirkan anak 1, 2, 3 sampai 10 kan. Itu Allah takdirkan kita untuk amanah kita untuk bawa mereka ke syurga. Maknanya makin ramai makin susah nak bawa. Betul ya? Yang seorang pun itu. Tapi jangan cakap pula bila mana suami itu kahwin seorang lagi, itulah punca penceraian. Berapa ramai yang seorang sama seorang bercerai. Berapa ramai seorang sama seorang bergaduh sampai pagi hingga ke petang. Apa sebenarnya punca? Wallahu alam. Saya tak nak hurai sebab rugi masa. Kita terus ke sini dulu. Muka surat 23. Tapi kita faham makna kebahagiaan. Boleh ya? Orang yang mencari kebahagiaan selain daripada jalan kebahagiaan ini, iaitu jalan agama, jalan keimanan, jalan ketaatan. Selain itu, selain daripada jalan beragama dengan agama Islam, maka dia melangkah ke arah yang salah dan tidak akan menemui kebahagiaan yang dicarinya. Dia tinggal Islam, dia tak solat. Walaupun dia Islam, dia tinggal ajaran Islam. Dia tak solat, dia tak tutup aurat, dia tak jaga halal haram. Sebenarnya dia sedang mencari bahagia yang tak akan jumpa.
Gitu. Keseronokan jasmani dan kepuasan syahwat, bukan kebahagiaan. Nampak seronok, pergi kelab malam kan, seronok. Oh, nampak seronok. Tengok tu. Kalaupun ia seronok, nampak seronok, memang seronok nampak. Kanak-kanak bermain di taman permainan, ni contoh analogi, dia bawa satu analogi pada kita. Kanak-kanak bermain di taman permainan dengan segala bentuk permainan, memang seronok. Cuba pergi bawa anak cucu kita tengok kat taman tu. Oh, seronok dia, lompat, naik buaya, naik itu, turun tu, balik, nampak seronok dia. Akhirnya apa? Ya, dengan segala bentuk permainan, memang seronok dengan permainan tersebut. Kemudian mereka keletihan, lalu pulang, balik tidur je lah. Itu je keseronok sebenarnya. Kalau itu kita terjemah kebahagiaan, kita salah faham tentang bahagia. Dia balik, dia penat, dia tidur. Kemudian kadang-kadang dia penat, dia nak tidur, dia tak nak tidur lagi, dia nak main lagi. Kemudian dia merengek lah kan. Itulah. Baik, itu bukan kebahagiaan. Tu bawah, tu perenggan bawah. Itu bukan kebahagiaan, walaupun keseronokan. Kebahagiaan ialah sesuatu yang tidak berubah-ubah dan tidak meletihkan. Apa makna bahagia? Bahagia ni dia tak pernah letih dan dia tak pernah hilang. Bahagia adalah bahagia. Boleh faham? Saya bawa contoh beginilah tuan-tuan. Berapa ramai di luar sana yang salah faham tentang makna cinta. Cinta adalah cinta. Cinta tidak pernah buta. Cinta tidak pernah kecewa. Cinta tidak pernah berpisah. Cinta tidak pernah berjauhan. Kalau di saat dia bicara tentang cinta tapi derita, bicara tentang cinta tapi kecewa, bicara tentang cinta tapi apa? Ada waktu-waktu marah, ada waktu-waktu benci. Benci tapi cinta. Kan pelik. Itu bukan cinta. Apa dia? Syahwat, nafsu. Kalau nak letak cinta pun ulama kata hubbus syahwat, cinta nafsu. Boleh ya? Kerana cinta adalah cinta, dia tak akan berubah-ubah. Ya. Saya cinta pada awak hingga ke akhir hayat. Awak masih muda, awak masih cantik, awak dah letih, awak dah tua, dah nyanyuk, saya tetap mencintai. Awak mati, awak hidup, saya mencintai. Itu cinta. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cinta kepada Sayyidatina Khadijah, kan? Subhanallah. Sehingga kan kalau dia sembelih apa-apa, ada daging-daging apa-apa, ada apa-apa kuih-kuih kan, ini contohlah bahasa kita. Dia hantar pada kawan-kawan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Sehingga kan Sayyidah Aisyah pun kan, dia kata apa? Dia cemburu kepada yang telah meninggal. Ini hebat cinta juga ni. Ya. Cinta ni ada cemburu. Cemburu tu tanda cinta. Cemburu tu tak salah ya. Syekh saya kata apa? Tidak dinamakan orang perempuan kalau tidak ada cemburu. Saya tak cemburu Ustaz. Itu bukan wanita sejati. Betul. Wanita ni dia cemburu. Maknanya kalau isteri kita cemburu kat kita, kita senyum kat perempuan lain, sebenarnya dia mencintai kita. Jangan marah kat dia. You ni asyik cemburu aja. Tak, jangan. Terima kasih you cemburu pada I. Itu bukti cinta. Boleh ya? Cinta dah cinta. Jangan bicara lagi cinta tapi benci. Tak. Mana ada cinta tapi benci? Itu bukan cinta. Cinta tapi putus. Kan? Ya, I cinta kat you tapi cinta I sudah putus dengan you. Itu bukan. Sama juga bahagia. Bahagia adalah bahagia. Kita duduk dengan si A ni, dengan dia, sama ada susah atau senang, kita tetap bahagia. Kenapa? Kerana bahagia adalah dia dengan kita. Ni tak ada duit, tak bahagia. Ya, carilah rezeki sama-sama kita. Sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama menangis, sama-sama senyum. Itulah bahagia. Ni masa senyum bahagia, masa menangis tak bahagia dah. Tak. Okey ya? Habiskan perenggan tu. Dah habis dah, masa dah habis dah ni. Dah habis dah tu juga tu. Jika seorang letih dengan sesuatu, baca sikit lah. Jika seorang itu letih dengan sesuatu yang menyeronokkan, lalu jemu pula dengannya setelah itu, maka apa yang dia seronok dengannya bukanlah membawa kebahagiaan kepadanya. Kebahagiaan ialah sesuatu yang rasa yang hakiki, maka ia berkekalan. Itu bahagia. Sudah tentulah tempatnya di hati insan, kerana insan ialah insan dengan rohnya. Bahagia tu di mana? Di dalam. Kenapa? Kerana manusia ni sebenarnya diri dalam tu. Itulah manusia. Diri zahir ni itu sekadar jasad yang akan ditinggalkan suatu hari nanti.
Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Ya, kita ada sikit lagi yang perenggan tu kita baca akan datang nanti. Bulan depan ya, moga-moga Allah Taala kita. Ada soalan tak? Tapi masanya dah habis. Kalau ada soalan. Jadi benda-benda yang ni tuan-tuan dan puan-puan kongsi dengan anak-anak. Anak perempuan, anak lelaki, panggil dia duduk sekejap, mama nak bagi tahu, papa nak bagi tahu. Ini bahagia. Ya, kalau sedikit susah, jangan hilang rasa bahagia. Ya, ada sikit masalah dengan suami, saya dah tak bahagia, tak ya. Carilah bahagia yang selama-lamanya. Bertahan sekejap untuk dunia yang sementara. Bila sementara? Bila-bila. Kita ni bila sementaranya? Bila-bila. Bukan kata bila 40 tahun lagi. Saya tak mampu untuk bertahan beberapa tahun lagi. Ya ke beberapa tahun lagi?